Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratan Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alil athhar ashabil abrar ajma'in wa ila hadrati sultan awliya wa salihin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakati wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan Syekhuna mursyidina wa rabituna السنع في فود مزن من القادر منصور دنا قادر جيلاني البغدادي شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم ya Allah, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW, dengan berkatnya bulan Ramadan ini ya Allah, jadikanlah pengajian kami ini ikhlas mencari keridhaan-Mu, bukan kerana ria, ujub atau sum'ah. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat kami amalkan dengan mendekatkan diri kami padamu dan menjauhkan diri kami dari sekalian perkara yang Kau murkai. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami dan berkatkanlah guru-guru kami yang telah mendidik kami dan mengajar kami. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, berkatkanlah majlis ilmu kami ini ya Allah, dan berkatkanlah mereka yang menyampaikan majlis ilmu ini kepada teman-teman mereka, dan kurniakanlah kami dan mereka semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan kelepasan daripada api neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, para penonton dan sekalian para yang mengikuti program Tazkirah Ramadan pada hari ini tanggal 27 hari bulan April bersamaan dengan 4 hari bulan Ramadan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah sekalian semua, apa khabar?
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan al-iman dalam Islam dalam husnul khatimah, dan dipertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah dan sekalian penonton yang mengikuti program ini, alhamdulillah hari ini kita menyambung lagi dengan tazkirah Ramadan kita, yang di mana kita telah pun membicarakan perihal semalam antara perkara-perkara yang makruh dan yang membatalkan pahala puasa. Tapi puasanya masih kekal sah, cuma pahala puasanya itu yang akan menjadi batal. Antaranya ialah sifat maksiat, na'udzubillah, perbuatan-perbuatan maksiat. Antara maksiat itu ialah ghibah. Ghibah itu mana mengumpat, mengata, mencerita keburukan saudara dia di belakang dia. Maka ini pernah juga berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua wanita yang mengumpat tentang hal saudaranya, dan kemudian mereka tersangat letih dan kerana dah banyak mengumpat, maka kekuatan pun sudah lemah, dan mereka menghantar wakil untuk supaya minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka berbuka puasa kerana dah sangat letih dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan supaya dibawakan 2 mangkuk dan diberikan pada setiap satu orang satu mangkuk, dan supaya dimuntahkan apa yang ada dalam mulut mereka. Tiba-tiba bila mereka muntahkan, keluar ketul-ketul daging. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu berdua berpuasa dari yang halal tetapi berbuka dengan yang haram. Artinya berpuasa dari halal, tak makan, tak minum yang halal, tetapi berbuka dengan yang haram. Berbuka tu maknanya kamu makan dengan yang haram. Apa makan yang haram? Iaitu memakan daging saudara Islam kamu. Sebab Allah SWT telah menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat itu daripada surah At-Tahrim. Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang beriman, jauhkan diri kamu daripada berburuk sangka, kerana buruk sangka itu adalah sebahagian daripada dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan saudara kamu. Wala tajassasu, jangan kamu cari-cari kesalahan kamu. Kita tengok orang tu apa salah dia, apa salah, jangan. Dan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kamu mengumpat sesebahagian kamu kepada yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah seseorang kamu suka nak makan daging saudaranya yang sudah mati, bahkan kamu membencinya? Sudah tentulah kita nak makan daging saudara kita, na'udzubillah, yang dah mati. Kita nak makan bangkai lembu kambing pun tak nak makan. Ini pula bangkai ataupun mayat saudara kita, manusia, nak makan lagi, kita takkan suka makan. Itulah Allah Ta'ala katakan, fakarih tu pasti kamu tak suka. Maka dengan sebab itulah di sini kita, apabila kita mengumpat saudara kita, sebenarnya kita macam memakan daging dia. Maknanya sangat hina, kotor, jijiknya perbuatan mengumpat itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jauhkanlah diri kita pada mengumpat cerita hal orang. Tak baik kita cerita hal orang, apalagi kita sedang puasa, dan pahala puasa kita akan pergi pada mereka pula. Dan kita masuk pula pada hari ini daripada perkara yang menjadikan batal pahala puasa. Jadi pahala puasa tu batal, tapi puasanya masih dikira sah. Begitulah yang telah digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kamu berpuasa dari yang halal, tapi telah berbuka dengan yang haram. Mana dah buka tu dah batal lah. Tapi batal apa? Batal pahala puasanya. Tapi ada juga setengah ulama yang mengatakan batal puasanya sekali. Tapi itu ada khilaf lah. Tapi yang kuat di sisi mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, batal pahala puasa, tapi puasanya masih lagi kekal sah.
Perkara yang kedua daripada perkara yang telah disebutkan oleh kitab kita, yang di mana kita menggunakan kitab Marhaban Ya Ramadan. Kitab yang telah disusun oleh Tuan Guru kita Said Muhammad Amin Al-Idrus, seorang ahli bait yang berada di Madinah, yang berguru kepada seorang alim yang sangat alim dalam mazhab Syafi'i, iaitu alim Al-Allama Al-Faqih Habib Zain bin Samit. Dan kedua-dua mereka tu semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dan rahmatkan mereka dan berkatkan ilmu mereka dan dilimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita. Dengan niat yang demikian, kita hadiahkan kepada kedua mereka Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perkara yang kedua daripada perkara yang membatalkan pahala puasa ialah namimah, iaitu menyebarkan fitnah agar terjadi salah pendapat atau pertengkaran antara sesama saudara Islam, memutuskan hubungan antara dua orang atau dua kelompok. Ini pun merupakan salah satu perkara yang merosakkan pahala atau batalkan pahala puasa. Apa dia? Batu api. Itu dalam bahasa Arab panggil namimah. Dia bawa mulut, mengadu domba, cerita kepada orang, kawan tu kata kau macam tu, padahal dia tu tak kata apa-apa. Cerita pada kawan ni, hey, kawan tu kata kau, padahal dia tak kata apa-apa. Akhirnya dua kawan ini bergaduh kerana dengan orang yang membuat batu api itu, ataupun kita kata mengadu domba atau membawa-bawa cerita tetapi tidak benar. Itulah namanya namimah. Perbuatan-perbuatan namimah ini merupakan perbuatan haram. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk syurga seseorang yang melakukan namimah. Allah na'udzubillah min zalik, iaitu orang yang mengadu domba, yang membawa cerita, menjadikan orang-orang lain bergaduh. Maka orang ini namanya orang yang membawa cerita batu api ini, mengadu domba, dinamakan dia tidak masuk syurga. Na'udzubillah. Habis dia semayang, dia puasa semua. Itulah dia. Kalau dah semayang dan puasa, macam mana dia masih beriman? Ada tafsir alim ulama kata memang benar-benar dia tak masuk syurga. Tetapi ada juga ulama mengatakan dia akan masuk juga akhir sekali. Setelah dia punya dosa semua dibasuh, dibersihkan, barulah masuk. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat namimah, sifat yang tercela ini. Ya Allah, bersihkanlah lidah kami dari kotoran mengata dan mengadu domba. Ya Rabbal Alamin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Dan demikianlah dalam perkara ini Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata, seseorang yang melakukan namimah dapat melakukan amalan dalam 1 jam untuk menyebarkan fitnah yang terus berlangsung selama sebulan. Kita ni mengadu domba, na'udzubillah. Kita bercakap 5 minit, 10 minit, 1 jam. Tetapi perbuatan kita itu sudah merosakkan hubungan antara dua orang Islam atau dua kelompok. Bukan 1 jam, bukan 1 hari, mungkin berbulan, mungkin bertahun pun. Sampai menjadi bermusuh-musuhan. Kenapa? Kerana telah menerima akan fitnah yang telah kita sampaikan itu. Dahsyat, dahsyat. Sebab tu jangan kita buat demikian. Dan Al-Imam Yahya bin Akhtab berkata, radhiyallahu an, seseorang yang melakukan namimah lebih kejam daripada perbuatan sihir. Allah. Perbuatan sihir ini perbuatan yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Bahkan disamakan dengan perbuatan syirik. Tetapi orang yang membuatkan perkataan namimah ataupun mengadu domba, membawa mulut untuk menceritakan keburukan orang, untuk orang menjadi bergaduh dan menjadi bermusuhan, maka itu lebih dahsyat lagi dosa daripada dosa tukang sihir. Perkara yang ketiga daripada perkara yang membatalkan pahala puasa tetapi tidak batalkan akan puasanya, apa dia? Iaitu al-kizib, iaitu berbohong, bercakap bohong. Inilah dia, bercakap bohong ini sudah tentulah haram. Haram, semua yang kita sebut ni haram di luar puasa. Dalam puasa lebih-lebih lagi haram, sebab kita dalam ibadat, puasa tu ibadat. Jadi macam mana kita dalam masa kita ibadat tapi kita bercakap bohong? Maka bohong ini juga adalah merosakkan pahala puasa kita. Sebab tu dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man lam yatruk qawla zura wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu aw syarabah aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sesiapa yang tidak meninggalkan bercakap bohong atau perbuatan si pembohong, maka Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dia dan minum dia. Jadi kita puasa ni, jangan kita ingat, oh Tuhan ni nak suruh kita tak makan, tak minum supaya boleh save lah rezeki Tuhan. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allah maha terkaya dari segala-galanya itu. Habis kenapa pula Allah suruh kita puasa? Supaya nak mendidik diri kita, anggota diri kita, tubuh badan kita, lidah kita, mata kita, semuanya. Allah mendidik. Sebab itulah kata alim-alim ulama, apabila Allah SWT firmankan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Atas kamu. Jadi bila perkataan alaikum, atas kamu, jadi alim ulama mentafsirkan bukan kamu tu hanya perut tak makan, hanya tekak tak minum, tak ada. Kamu tu daripada ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh tubuh badan kita diwajibkan berpuasa. Jadi puasalah mata tak melihat yang maksiat, puasalah lidah tak bercakap yang maksiat, puasalah telinga tak dengar yang maksiat, puasalah hati tak memikirkan perkara-perkara yang maksiat, puasalah kaki tangan tidak melakukan pekerjaan atau memegang sesuatu yang haram. Subhanallah. Begitulah makna daripada alaikum, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi apabila dia tak makan, tak minum, tapi mulut dia tak puasa, dengan lidah dia tak puasa, lidah dia cakap bohong, mengata orang, mengumpat dan menjadi batu api, apa kau ingat Allah Ta'ala nak perlukan sangat kau punya tak makan, tak minum? Maha suci Allah. Allah maha kaya. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah maha terkaya daripada segala alam semesta ini. Jadi kenapa Allah Ta'ala suruh kita puasa? Supaya mendidik diri kita. Lidah kita nak cakap tu fikir dulu. Sebab tu berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, al-kalima idza amsakta, al-kalima idza arsaltaha malakatka, wa idza amsaktaha malaktaha. Perkataan lidah itu bila kamu sudah keluarkan dia, kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu bicara. Tetapi apabila kamu menahan dia, fikir dulu, aku nak cakap ni dosa, aku nak cakap ni tak baik, aku cakap ni tersinggung perasaan orang, maka kamulah yang menjadi raja memilikinya. Sebab kamu belum lepaskan dia, kamu masih berkuasa atas diri dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita bila cakap tu, kita fikir dulu. Tapi di sini kita cakap bohong. Cakap bohong ni sudah merosakkan pahala puasa kita. Melainkan dalam beberapa hal yang dibolehkan berbohong. Antaranya, hukum berbohong ini dilarang oleh syarak kecuali pada 3 masalah. Iaitu dalam ucapan si suami kepada isteri. Suami ni nak senangkan hati isteri, masak tak sedap, tapi dia kata, Allah sedapnya kau masak ni. Puji pada isteri padahal tak sedap, tapi hati isteri senang. Jadi ini boleh, ustaz ni dia cakap bohong ni, tak apa, sebab dia nak gembirakan sang isteri dia. Kita pun macam tu lah juga ya. Kita ni bila isteri dah penat-penat masak, ada rasa kurang ke apa, hey, apa ni masak ni tak sedap ni, jangan kecil hati orang tu. Kita gembirakan dia. Habis ustaz, kalau kita cakap cakap yang bohong macam kita puasa, tak apa. Bohong untuk kita gembirakan isteri adalah pahala. Kenapa? Menggembirakan hati seorang mukmin adalah peribadat di sisi Allah. Pahala, ibadat. Manakala pula kita melukakan hati seorang mukmin, dosanya lebih besar daripada 70 kali kita robohkan Kaabah. Allah, macam tu. Masya Allah. Jangan tuan-tuan, jangan kita lukakan hati orang mukmin. Jangan kita hampakan hati dia. Jangan kita putuskan harapan dia. Kalau kita buat macam tu dengan tanpa uzur syarak, dengan tanpa sebab-sebab yang diizinkan syarak, maka dosa kita lebih besar daripada kita robohkan Kaabah 70 kali. Sekali kita robohkan pun dah dosa besar dah. Ini 70 kali. Allah, na'udzubillah min zalik. Jagalah ya. Lebih-lebih lagi kita suami isteri, kaum keluarga, dengan ibu ayah, dengan anak-anak,
anak, adik-beradik, ya, jangan sampai kita putus silaturahim. Dalam bulan Ramadan ni jagalah silaturahim kita, keluarga kita, family kita semua. Dan demikian juga berkata bohong seorang yang ingin mendamaikan perselisihan antara dua orang. Dua orang ni bergaduh, berselisih, bermusuh. Tapi kita jumpa pada si A, si Ahmad tu dia dah minta maaf lah, tapi dia segan nak jumpa kau. Ya ke? Kita jumpa pula si Ahmad, si Ali tu sebenarnya dia dah menyesal lah, nak jumpa kau, nak minta maaf, tapi dia segan. Ya ke? Jadi dua-dua hati ni sudah jadi lembut. Padahal dah bermusuh. Tapi kita berbohong. Berbohong tu kau macam mana kau puasa? Ini harus bahkan dapat pahala. Kerana kita nak mendamaikan dua orang saudara Islam kita. Itulah dia tuan-tuan. Boleh kita berbohong dalam keadaan demikian. Dan berbohong dalam peperangan dengan orang-orang kafir. Al-harbu khida' kata Nabi. Iaitu peperangan itu satu penipuan. Penipuan ialah kita nak menyerang musuh. Kita kata hari ni aku tak serang lah, tak perang lah. Kita rehat. Musuh pun relax saja. Kemudian tiba-tiba kita pun perang. Musuh terkejut. Ni kata bohong ni. Yelah tak apa. Sebab itu peperangan. Sebab tujuan peperangan kita nak kemenangan. Apalagi kalau dengan yang bukan Islam. Jadi itu semua diharuskan di dalam berbohong. Ya. Yang keempat, yang daripada perkara yang membatalkan pahala puasa tetapi tak membatalkan puasa. Apa dia? Melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti memandang wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya, maka dapat membatalkan pahala puasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui terhadap apa-apa yang mereka perlakukan. Allah SWT suruh kita yaghuddu min absarim, tundukkan pandangan matanya daripada melihat kepada wanita ajnabiyah, wanita yang halal nikah dalam keadaan dia terbuka aurat. Jadi kita kaum lelaki ini diperintahkan Allah demikian. Mata kita jaga. Dalam masa kita di dalam rumah, kita tengok Facebook kita, tengok TV kita, wanita-wanita terbuka aurat, maka kita palingkan wajah kita. Begitu juga bila kita keluar, bila kita berjalan, kita nampak wanita-wanita yang terbuka aurat, palingkan pandangan kita, atau pandangan kita rendahkan, pandang ke bumi. Kenapa? Sebab jangan sampai kita melihat benda yang haram. Melihat wanita yang terbuka aurat, hukumnya haram. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Sayyidina Ali, "Ya Ali, lakal ula wa alaika tsaniyah." Wahai Ali, bagi kau pandangan yang pertama dan bagi kau berdosa pada pandangan yang kedua. Apa maksudnya? Jadi pandangan pertama ni maknanya dia tak sengaja terserempak, terpandang, maka itu dimaafkan. Tapi kalau kita terus toleh atau tengok saja, maknanya dah kali kedua tu, maka itu semua dah kira dosa. Itu namanya dosa mata. Zina ain, dosa mata. Mata ini berzina dengan apa? Dengan melihat akan aurat-aurat orang yang tak boleh kita lihat. Ini termasuk juga orang perempuan. Bukan kata lelaki saja. Kalau orang perempuan pun melihat lelaki yang terbuka aurat, aurat lelaki yang terpusat dan lutut, dia pun melihat apa yang ada di antara paras antara pusat dan lutut, paha-paha orang lelaki yang memakai short dan sebagainya. Itu pun tak boleh. Jadi dia kena jaga. Mata dia ditundukkan supaya jangan dia melihat kepada benda yang haram. Jadi apabila kita ni na'uzubillah terpandang benda yang haram, maka syaitan akan memanah ke mata kita. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang tu lelaki atau perempuan yang melihat kepada aurat seseorang lelaki atau perempuan yang bukan mahramnya, maka dia telah dikenakan panah syaitan yang beracun. Syaitan dia memanah dengan panah yang racun. Sebab itu
Kalaulah orang lelaki sebagai contoh, dia memandang pada wanita yang terbuka aurat, maupun aurat tu terbuka rambut ke, ataupun ternampak betisnya ke, paha ke, maka dia pun terpanah dengan panah syaitan yang beracun, sebab tu nak tarik susah. Dia nak tengok juga. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu kita jaga. Orang perempuan pun kena jaga diri dia. Bila dia keluar rumah, pakai tu biarlah pakai yang sempurna. Tutup aurat. Jangan pakai ketat-ketat. Bila pakai ketat-ketat, orang lagi tengok kan, dia jalan kanan kiri, kanan kiri. Itu sudah haram. Haram dah dua. Yang wanita tersebut dan juga ada lelaki yang memandang. Sebab apa yang kau pergi tengokkan dia? Dia dah buat macam tu, yang kau pergi tengokkan dia buat apa? Jangan tuan-tuan ya. Tetapi sebaliknya pula, dalam hadis Nabi mengatakan, sesiapa yang meninggalkan pandangan yang haram itu kerana takut pada Allah, Allah gantikan dia dengan halawatul iman. Halawatul iman mana kemanisan iman. Alhamdulillah, dia dapat semayang khusyuk, dapat baca Quran sedap, lazat, dia dapat berzikir dengan dapat menghayati zikir dia. Alhamdulillah. Jadi kita ni dalam menghadapi dunia akhir zaman ni, kita kena jagalah ya pandangan mata kita. Kadang-kadang pandangan mata kita ni lebih bahaya daripada yang lain. Kenapa? Nanti kita memandang sesuatu yang kita tak baik, iaitu dalam sembahyang Allahu Akbar, dia datang depan mata kita, apa yang telah kita pandang. Sebab tu kita jagalah mata kita tu. Sebab tu di sini lebih-lebih lagi kalau kita dalam keadaan berpuasa, ya. Melainkan kalau dia melihat wanita itu kerana ada tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Apa yang dibenarkan oleh syarak? Sebagai contoh, seorang lelaki memandang pada wanita yang akan dilamarnya. Itu memang boleh. Kita nak tengoklah wanita tu, kita nak lamar dia, nak meminang dia. Jadi itu diharuskan. Itu pun yang bukan dalam keadaan terbuka aurat, ya. Termasuklah juga daripada tipu daya syaitan adalah melihat gambar atau filem yang berbentuk membawa kepada nafsu dan syahwat. Baik daripada majalah, televisyen, video, VCD, internet dan media-media yang lain. Inilah juga tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita hari ini macam-macam kita punya alat-alat komunikasi. Ada yang boleh bawa kepada kebaikan, ada yang boleh bawa kepada kemaksiatan. Jadi bagaimana kita menggunakan, itulah kita yang kena letakkan dia punya caranya. Ibarat kata apa yang ada pada kita hari ini seperti pisau dua mata. Dia boleh memotong daging dan memotong roti. Sebaliknya juga dia pun boleh memotong diri kita, memotong jari kita. Jadi bagaimana kita gunakan dia, itu terserah kepada kita. Itulah kita berwaspada dengan alat-alat baru moden ini. Dan antara lagi perkara yang membatalkan pahala puasa ialah bersumpah palsu. Hal ini dapat membatalkan pahala puasa berdasarkan kepada firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Jadi dia sumpah palsu. Dia jadi saksi di mahkamah untuk membela satu orang yang mendakwa itu tanah dia, itu hak dia. Tapi palsu, tak benar pembelaan itu. Saksi itu tak betul. Tapi dia sanggup. Sanggup kenapa? Dapat upah. Itu namanya na'udzubillah, menelan bara api dalam perut dia sendiri. Itulah orang yang rugi tuan-tuan ya. Yang keenam, berkata kotor dapat membatalkan pahala puasa. Begitulah berkata kotor, kita maki hamun, kita bergaduh dengan orang. Ini semua dapat membatalkan pahala puasa. Sebab tu kita jaga lidah. Kalau orang nak bergaduh dengan kita, kita kata inni saim, aku berpuasa. Tak payahlah kita bergaduh dengan dia. Tak payahlah kita bertengkar dengan dia. Dan demikianlah segala perkara-perkara yang dosa dan maksiat, kita elakkanlah diri kita daripadanya. Dengan mudah-mudahan kita dapatlah menjaga diri kita daripada batalnya pahala puasa kita. Dan dengan itu kita jagalah diri kita dalam kita sempurnakan puasa Ramadan. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak sampai Ramadan,
kita menanti-nantikan kedatangan Ramadan. Daripada bulan Rejab, kita dah mula doa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, sampaikan kami bulan Ramadan. Sekarang kita sudah ada dalam bulan Ramadan. Dan sekarang sudah jatuh hari yang keempat Ramadan. Subhanallah. Ramadan datang cepat, tuan-tuan. Dia tak tunggu. Siapa yang nak kejar dia dapat. Siapa tak kejar dia tertinggal lah. Ibarat dia sepertilah kereta api yang sedang mula nak bergerak. Kita langgar lengang-lenggok, bye-bye, selamat tinggal lah. Dia akan terus berjalan. Begitulah dia Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena kejar dia. Macam mana Ustaz kita nak kejar Ramadan ni? Isikan masa-masa kita tu dengan yang manfaat. Jangan kita buang masa leka-leka dengan keduniaan, dengan apa-apa lagi program-program yang tak ada faedah. Membaca cerita hal orang, tak payahlah. Nah, inilah masanya kita nak mengambilkan kesempatan untuk banyak berdoa kepada Allah. Kita semua pasti garanti akan mati. Tak ada siapa yang kekal. Ibu ayah kita, datuk nenek kita, banyak kepada merekanya sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Kita pun akan balik pada Allah. Nah, hidup kita kat dunia ini hanya sekejap saja. Mungkin dalam kita kata 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi cuba kita tanya diri kita balik. Siapa yang dah umur 60 tahun? Tanya diri kita, bila kau habis 60 tahun? Ya Allah, sekejapnya rasa macam semalam. Kalau kita ada anak, anak aku dah besar. Aku ni cucu dah besar. Baru terasa kita ni dah berumur. Padahal kita rasa sekejap. Itulah dia hidup kita ni. Di hari akhirat, Allah SWT sudah menceritakan. Apabila ditanya pada orang-orang yang kemudiannya balik kepada akhirat, berapa lama kau hidup kat dunia? Dia kata hanya sekejap pagi atau sekejap petang. Sekejap saja. Itulah hakikat hidup dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita masih meleka-leka dengan apa yang ada di ke dunia kita, akhirnya kita akan menyesal, tak akan kembali lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambillah kesempatan Ramadan ini. Memang Ramadan ini, tahun ini Ramadan yang special, yang istimewa, yang kita tak pernah jumpa lagi. Inilah Ramadan Allah nak dekatkan kita pada dia. Ambil kesempatannya. Banyakkan berdoa pada Allah. Semua doa kita pohonkan kepada Allah. Dan Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta padaku akan ku perkenankan. Dan minta kepada Allah pengampunan. Allah tu maha pengampun. Tapi Allah nak tengok kita punya kesungguhan dalam kita nak minta ampun daripada Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik tangga ke atas mimbar, 3 anak tangga. Setiap satu anak tangga Nabi kata amin. Amin, amin. Lepas Nabi selesai khutbah, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kami tak pernah tengok engkau buat seperti ini sebelum ini. Apa tu amin, amin, amin? Nabi kata, tadi bila aku nak naik mimbar, datang Jibril di hadapan aku. Dan Jibril mengatakan, celakalah orang yang mendapatkan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan pengampunan Allah. Masya Allah. Kenapa? Ramadan begitu luas, pintu rahmat Allah, pintu pengampunan Allah. Kita sedikit usaha yang saja minta ampun Allah, Allah akan ampunkan kita. Tapi ada manusia yang malang, tak ada terasa hati pun nak minta ampun dengan Allah, maka celakalah dia. Siapa yang kata tu? Jibril. Siapa yang aminkan? Rasulullah SAW mengaminkan. Amin. Allah, na'udzubillah. Dan apabila aku nak naik tangga kedua, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Jibril berdoa, celakalah orang yang mendapatkan 2 ibu ayahnya yang sudah tua, tetapi tidak mendapatkan syurga. Ya Allah, kenapa? Sebab ibu ayah ni, bila kita khidmat dengan mereka, senangkan hati mereka, syurga depan pintu kita ni. Masya Allah, begitu mudah sekali. Tapi seorang anak yang celaka, yang tak tahu memberikan penghargaan pada ibu ayahnya, dibiarkan maknya panggil-panggil, dia tak pedulikan, dibiarkan ayah dia kecil hati, dia tak kisah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang celaka. Siapa yang doakan itu? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Rasulullah SAW. Na'udzubillah min zalik. Mereka yang ada ibu ayah, jaga hati mereka. Telefon ni, ustaz kita ni tak boleh pergi rumah mak bapak ni, kita dalam keadaan secure mereka ni. Ya, telefon mereka, hantar mesej, mak apa khabar, ayah apa khabar, ada apa-apa keperluan. Ambillah kesempatan ini untuk ambil hati mereka. Dan apabila aku naik tangga yang ketiga, maka Jibril pun berdoa dan mengatakan, celakalah orang yang mendengarkan namamu disebut di hadapannya, tapi tidak berselawat kepadamu. Ya Allah, kenapa pula?
Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang yang umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana jasa Nabi itu tak dapat nak dihitung lagi. Subhanallah, sayang Nabi pada kita, korban walau bermandi darah, dimaki hamun, dilontar batu, tapi tetap Nabi SAW menyampaikan dakwah. Kenapa? Kerana nak pastikan kita mendapat iman, mendapat Islam, nak selamatkan kita yaumul akhirat. Begitu besar jasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut nama Nabi kita Sayyidina Muhammad, kita diam saja. Ya Allah, orang ni tak tahu nak menghargai kekasih Allah dan orang yang korban untuk diri kita. Sebab itulah si Jibril kata, celakalah orang yang mendengarkan nama engkau disebutkan di sisinya, tapi tidak berselawat atasmu. Sebab tu bila kita dengar nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cepat kita berselawat. Jangan kita lengah-lengah lagi. Itulah sifat orang beriman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah ya, mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ini dapat memperbaiki diri kita untuk menjaga puasa kita, dan dengan itu selesai kita daripada membicarakan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita menyambung lagi tazkirah kita pada esok petang pukul 5.30 petang. Dan ambillah kesempatan tiap-tiap waktu berbuka puasa, doa. Waktu berbuka puasa, Rasulullah SAW bersabda, doanya tidak ditolak. Dan ketahuilah para jemaah sekalian, setiap waktu berbuka puasa, Allah merdekakan 1000 hamba dia yang sudah wajib masuk neraka. Allah merdekakan, maknanya tulis nama dia masuk dalam buku, tak masuk neraka. 1000 orang. Kita umat Islam ni berapa bilion ni? Ya, 1000 orang saja setiap waktu berbuka puasa. Kalau 30 hari puasa, 30,000. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni tak tahu bila kita nak mati. Bagaimana diri kita, kita pun tak tahu. Sebab tu ambil kesempatan setiap waktu nak berbuka puasa, doa. Jangan kita sibuk hanya masak, siapkan hidangan-hidangan. Ya, itu betul, perlu. Tapi buatkan lebih awal lagi. Tapi saya nak berbuka puasa lagi 5 minit, lagi 10 minit. Duduk di atas tempat meja kita nak berbuka puasa. Ajak anak-anak, mari. Duduk. Sudah. Stop. Yang mana masalah, stop. Ini kita sama-sama doa. Doalah si ayah ke, si abang ke, si mak ke, doa. Minta apa? Minta lepaskan neraka. Untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk ibu ayah kita. Untuk suami isteri kita. Untuk anak-anak kita. Untuk datuk nenek kita. Untuk guru-guru kita. Dan sekalian kaum muslimin. Doa. Ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkaulah maha pengampun yang suka mengampunkan hamba-Mu, maka ampunkanlah kami. Doa, minta pada Allah pengampunan, minta Allah syurga, minta Allah jauhkan pada neraka. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bulan Ramadan, perbanyakkan 4 perkara. 2 perkara yang Allah Taala suka, iaitu asyhadu an la ilaha illallah dan astaghfirullah. Dan 2 perkara yang kamu perlukan, iaitu nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, mintakan syurga dan minta lindung daripada api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya para jemaah sekalian, mereka yang ketinggalan daripada apa yang kami telah sampaikan dalam tazkirah Ramadan, bahkan kami telah mulakan pada 2 minggu yang sebelum Ramadan lagi pengajian tentang perkara bersangkut dengan puasa Ramadan, bolehlah mereka ikuti di dalam program kami atau YouTube kami yang telah kami uploadkan dia, iaitu di Facebook TM Fauzi Travel atau Ustaz TM Fauzi. Bolehlah berkongsi dengan kawan-kawan, mudah-mudahan dapat manfaatnya. InsyaAllah
dan dengan itu saya mengundurkan diri. Memohon maaf dalam perkataan saya yang terkasar bahasa, tersinggung perasaan dan perkara-perkara yang tak senang didengar. Maka dengan itu saya menyusun 10 jari dengan ucapkan maafkan kami. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.